Hentikan spekulasi, hapuskan berita yang tidak pasti. Tak pasti, jangan kongsi. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam keluarga Malaysia dan salam Hari RTM ke-76 buat semua warga RTM dan juga penonton setia RTM. Anda bersama saya Nadine Nordin dalam Pastikan Sahih edisi Jumaat 1 April 2022. Ikuti media sosial rasmi kami untuk mendapatkan sumber berita yang benar, tepat dan sahih, iaitu melalui Facebook, Instagram, Twitter dan juga YouTube. Ayuh kita mulakan dengan segmen sahih iaitu peralihan ke fasa endemik. Seperti yang kita semua sedia maklum, hari ini 1 April merupakan peralihan ke fasa endemik. Apakah yang masih dikuatkuasakan? Sudah semestinya pemakaian pelitup separuh muka di semua tempat awam serta penggunaan aplikasi MySejahtera ketika daftar masuk ke kawasan-kawasan yang menyediakan QR Code MySejahtera kecuali kawasan luar seperti taman awam. Perkara yang dimasukkan pula adalah penjarakan fizikal bagi aktiviti solat jemaah atau surau serta upacara sembahyang di rumah ibadah selain Islam. Sekatan ke atas waktu operasi perniagaan juga telah dimansuhkan di mana pemilik premis perniagaan dibenarkan menetapkan waktu operasi mengikut syarat lesen perniagaan mereka. My Travel Pass untuk bukan warga negara Malaysia masuk ke Malaysia dimansuhkan. Perkara yang dibenarkan bermula 1 April adalah merentas negeri untuk semua tanpa mengira status vaksin, pembukaan sepadan antarabangsa, acara atau aktiviti berkapasiti penuh yang melibatkan kumpulan besar juga dibenarkan dengan penjarakan fizikal masih digalakkan. Operasi tempat kerja dalam kapasiti penuh dan perjalanan ke Malaysia tanpa kuarantin untuk pelancong yang lengkap vaksinasi. Dapatkan maklumat ini di Facebook page rasmi Kementerian Kesihatan Malaysia. Produk kosmetik yang mengandungi racun. Kenyataan akhbar Kementerian Kesihatan Malaysia mengenai maklumat produk-produk kosmetik yang dikesan mengandungi racun berjadual. Orang awam digesa untuk mengelak daripada membeli dan menggunakan produk-produk kosmetik berikut iaitu LS Repairing Cream dan Lufia Treatment Foundation kerana kedua-dua produk ini mengandungi racun berjadual yang dikesan iaitu mengandungi merkuri. Produk-produk kosmetik ini telah dibatalkan dan tidak lagi dibenarkan dijual di Malaysia. Penjualan dan pengedaran produk-produk ini adalah melanggar peraturan-peraturan kawalan dadah iaitu iritasi dan perubahan lain pada kulit. Dimaklumkan bahawa Met Malaysia akan melaksanakan pengujian siren sistem amaran awal tsunami Malaysia iaitu SAATNM pada 2 April 2022 iaitu pada hari esok Sabtu di Menara Tanjung Mersing, Johor pada jam 9 pagi hingga 11 pagi. Penduduk di kawasan sekitar dinasihatkan agar tidak panik dengan bunyi siren tersebut kerana ia merupakan suatu ujian sahaja. Met Malaysia akan memaklumkan jika terdapat sebarang pindaan. Perhatian peniaga-peniaga Bazar Ramadan. Peniaga di Bazar Ramadan pastikan perkara berikut dilakukan sebelum dan semasa berniaga dilakukan bagi memastikan makanan yang disediakan bersih dan selamat. Antaranya adalah peniaga telah disuntik anti-typhoid iaitu menghadiri latihan pengendalian makanan LPM dari Sekolah Latihan Pengendalian Makanan yang diiktiraf KKM. Memakai pakaian pelindung ketika di Bazar Ramadan, tidak memakai jam tangan, rantai dan gelang, cincin atau aksesori lain yang menyumbang kepada pencemaran makanan. Memakai tudung kosong tidak bermanik serta kerongsang yang tidak berjuntai. Kemaskan rambut dan sentiasa mencuci tangan. Itu adalah yang perlu diambil perhatian bagi peniaga-peniaga yang akan melaksanakan perniagaan di Bazar Ramadan. Waspada skam KWSP dengan mengaburi mata mangsa melalui iklan tawaran pengeluaran khas kumpulan wang simpanan pekerja KWSP melalui telefon. Aplikasi WhatsApp dan media sosial lain seperti di Facebook merupakan modus penipuan terkini. Suspek akan memperkenalkan diri kononnya wakil KWSP untuk membantu mempercepatkan proses pengeluaran wang berkenaan. Masyarakat boleh hubungi CCID di talian 0326101559.
Ayuh kita ikuti perkongsian ini untuk mengetahui cara mudah untuk semak akaun sebelum membuat transaksi pembayaran. Sama-sama kita saksikan. Mudah untuk difaham bukan? Apa yang perlu anda lakukan? Muat turun aplikasi CCID Semak Mule ke telefon pintar anda. Di situ anda boleh menyemak skema. Mudah digunakan, capaian pantas dan maklumat yang sahih. Jadilah pengguna yang bijak. Baik, modus operandi skema. Ini pula kita ikuti pula modus operandi yang digunakan oleh para penipu dan ikuti perkembangan penipuan kewangan seperti penyalahgunaan nama Bank Negara Malaysia, Makau Scam, skim cepat kaya dan banyak lagi. Pernahkah anda menerima panggilan sebegini? Atau mesej yang meminta maklumat perbankan anda? Ini semua scam. Jangan panik dan jangan layan. Ikuti perkembangan terkini mengenai penipuan kewangan di halaman Facebook Amaran Scam. Sedia maklum dengan taktik yang sering digunakan untuk menipu mangsa dan jenis-jenis penipuan kewangan di Malaysia. Lindungi diri anda dan mereka yang tersayang daripada penipuan kewangan. Kongsi pengalaman anda dan bantu orang ramai menjadi lebih berwaspada. Like dan follow Amaran Scam sekarang. Untuk sebarang pertanyaan atau aduan, hubungi BNM Telelink. Ya, buat anda yang suka melayan panggilan yang tidak dikenali, mohon selepas ini jangan mudah untuk melayan ya. Lindungi diri anda dan orang tersayang daripada penipuan dalam talian. Hentikan spekulasi, hapuskan berita yang tidak pasti. Tak pasti, jangan kongsi. Sampaikan hanya yang aktual. Memberi inspirasi. Menyerlahkan kreativiti. Cakna perkembangan terkini. Dan mencetus perkembangan minda. Kupasan isu perihal institusi pengajuan tinggi pastinya dalam Lensa IPT setiap Jumaat jam 9 malam dan ulangannya jam 4.05 petang pastinya di saluran berita RTM, RTM Klik dan Facebook Live Lensa IPT. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan salam keluarga Malaysia. Ramai daripada kita sejak kecil lagi kita telah menonton dan mendengar pelbagai program menarik melalui radio dan televisyen Malaysia atau RTM. Sejak ianya ditubuhkan pada 1 hari bulan April 1946, peranan RTM amatlah penting dalam membentuk jati diri masyarakat Malaysia. Sehingga kini, dalam usia 76 tahun penubuhannya, RTM sentiasa menabur bakti dan jasa dalam menyajikan program bermaklumat dan hiburan kepada para penonton dan pendengar sama ada melalui televisyen, radio dan juga terkini aplikasi media sosial. RTM juga sentiasa menjadi sumber rujukan utama penonton dalam mendapatkan maklumat yang lebih tepat dan sahih. Saya beriltizam untuk terus membawa RTM sebagai sebuah badan penyiaran awam yang maju dan berdaya saing seiring dengan perubahan dan kemajuan perkembangan dunia penyiaran di masa kini.
RTM, teman setia anda. Selamat menyambut Hari RTM yang ke-76 kepada seluruh warga kerja Jabatan Penyiaran Malaysia. Saluran berinformasi. Terima kasih kerana masih lagi setia bersama kami dalam Pastikan Sahih. Seterusnya kami bawakan segmen semasa. 310 kanak-kanak lengkap vaksinasi. Seramai 310 kanak-kanak berusia 5 hingga 11 tahun telah melengkapkan 2 dos suntikan vaksin COVID-19 menerusi program imunisasi COVID-19 kebangsaan kanak-kanak PIC Kids setakat semalam. Berdasarkan data menerusi laman sesawang COVID Now, sebanyak 1,329,638 kanak-kanak atau 37.4% populasi itu di Malaysia telah menerima dos pertama vaksin COVID-19. Menerusi PIC Kit yang dilancarkan pada 3 Februari lepas, kerajaan menetapkan selama 8 minggu antara dos pertama dengan kedua. Pihak PDRM jalin kerjasama KPPK, iaitu Polis Diraja Malaysia PDRM menjalinkan kerjasama Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi KPPK dalam pembangunan sektor agrokomoditi. Ini secara langsung membuka peluang anggota dan pegawai PDRM persediaan mereka yang bakal bersara untuk mencana sumber pendapatan. Jelas Ketua Polis Negara, ini mendukung Dasar Agri Komoditi Negara iaitu DAKN 2030, memberi peluang anggotanya meningkatkan ekonomi menjadi pekebun serta peluang menceburi bidang ini. Lebih 2 juta belia bakal menerima manfaat e-tunai iaitu RM300 juta di bawah bajet 2022 telah diperuntukkan untuk memanfaatkan 2 juta belia melalui inisiatif e-tunai yang dinamakan e-Pemula. RM150 seorang bagi belia yang layak akan menerima kredit e-tunai setiap seorang melalui aplikasi e-Dompet yang dipilih. Akan bermula pada pertengahan bulan April ini. Jangan panik, buat peniaga jangan panik harga barang. Peniaga diingatkan agar tidak mengambil kesempatan dengan menaikkan harga barangan susulan pelaksanaan gaji minimum RM1,500 berkuat kuasa 1 Mei ini. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDHNEP, Datuk Seri Alexander berkata pihaknya turut menjalankan pemantauan berhubung perkara itu. Beliau turut berpesan kepada peniaga supaya jangan ambil kesempatan apabila kadar gaji minimum dilaksanakan kerana memikirkan kononnya pengguna sudah mempunyai gaji yang besar daripada sebelum ini. Pelaksanaan program seperti program Jualan Malaysia, kempen Beli Barangan Malaysia dan program Jualan Keluarga Malaysia akan diteruskan sepanjang bulan Ramadan khusus untuk membantu rakyat menangani isu kos sara hidup. Beralih pula kita bawakan Protect Health vaksin di rumah untuk orang kurang upaya. Orang awam yang mempunyai tanggungan orang kurang upaya OKU di rumah yang masih belum mendapat suntikan vaksin dan dos penggalak boleh menghubungi talian hotline atau WhatsApp ke Protect Health Corporation Sdn Bhd, iaitu dengan segera Ketua Pegawai Eksekutif Protect Health, Datuk Dr. Anas berkata, ia adalah usaha kerjasama antara Protect Health dan Persatuan Bulan Sabit Merah Malaysia PBSM bagi menyeru semua warga negara atau bukan warga negara Malaysia mendaftarkan tanggungan OKU mereka yang tidak dapat hadir ke PPV. Anda boleh menghubungi talian hotline ini iaitu 1700-811-007 setiap hari dan sebagai alternatifnya orang ramai boleh menghantar teks melalui aplikasi WhatsApp di talian 012-6787-911 dan anda akan menerima maklum balas dalam masa 1 hingga 3 hari. Adakah anda tahu wujud taktik baharu Macau Scam? Ya, polis mengesan taktik baharu sindiket Macau Scam yang menghantar gambar kononnya waran tangkap bagi memperdaya mangsa. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersil JSJK Bukit Aman, Datuk Muhammad Kamarudin Mat Din berkata,
taktik berkenaan dipercayai digunakan untuk menakutkan penerima mesej tersebut. Namun, taktik yang terbaru dikesan, sindiket akan menghantar gambar yang didakwa sebagai waran tangkap kepada mangsa. Pasti anda gerun. Taktik terbabit sebahagian daripada modus operandi digunakan sindiket Macau Scam untuk memperdayakan serta menipu mangsa. Untuk maklumat, waran hanya ditunjukkan secara fizikal kepada individu yang ditahan semasa tangkapan dilakukan. Kerajaan belum lulus bayar aplikasi MySejahtera. Kerajaan belum meluluskan atau membuat apa-apa pembayaran kepada pengendali aplikasi MySejahtera, kata Menteri Kesihatan Yang Berhormat Hairi Jamaluddin. Beliau berkata kerajaan dan Kementerian Kesihatan KKM akan memastikan sebarang keputusan berhubung kos pembayaran akan mengambil kira kepentingan negara dan rakyat. Justeru rundingan yang masih berjalan ketika ini akan diusahakan sebaik mungkin untuk mencapai situasi menang-menang yang seterusnya akan memastikan isu ini dapat mencapai kata putus. Berita duka apabila 31 penyu mati dalam 3 bulan. Jabatan Perikanan Negeri Terengganu merekodkan 31 kes kematian penyu sejak Januari hingga Mac tahun ini. Pengarahnya, Rozaidi Mamat berkata, jumlah kematian agak tinggi itu antara lain disebabkan ombak kuat pada musim tengkujuh yang menyukarkan reptilia tersebut untuk naik ke permukaan air bagi mendapatkan udara. Faktor kedua adalah disebabkan aktiviti pukat tunda. Kenapa masih menggunakan pukat tunda? Tidak menepati syarat ditetapkan, iaitu tiada pemasangan alat peranti penyisih penyu iaitu TAP. Pemasangan TAP ini amat penting bagi memudahkan penyu yang terperangkap di dalam pukat untuk keluar. Menurut rekod, jabatan tersebut juga telah merampas 37 pukat pari dalam operasi dijalankan di pesisir pantai di Terengganu pada awal Mac lepas. Infografik seterusnya kami bawakan buka sempadan Malaysia-Thailand. Pembukaan sempadan Malaysia-Thailand bakal tingkat aktiviti rentas sempadan. Dijangka memberi impak peningkatan ke atas sektor perkhidmatan, perladangan dan perikanan, turut diharap dapat memberi impak besar ke atas perdagangan mikro rentas sempadan, pelancongan, perhotelan dan makanan. Suka kami war-warkan kepada anda sebelum kami berkongsi maklumat seterusnya untuk anda ikuti media sosial rasmi kami untuk mendapatkan sebarang berita yang benar, tepat dan sahih seperti di Facebook, Instagram, Twitter dan juga YouTube dengan carian Berita RTM. Manakala sekiranya anda menerima mesej yang diragui, anda boleh salurkan ke portal sebenarnya.my. Baik, kita teruskan. Kerajaan tidak ekspor tenaga boleh baharu. Kerajaan tidak mengekspor tenaga boleh baharu TBB yang dihasilkan sebaliknya digunakan untuk menarik kedatangan lebih ramai pelabur ke negara ini. Menteri Tenaga dan Sumber Asli Datuk Seri Taqiyuddin Hassan berkata, TBB berkenaan menjadi rebutan kebanyakan pelabur luar negara, khususnya yang memilih untuk mengaplikasikan teknologi hijau dalam pengoperasian industri atau pelaburan yang dilakukan. Selain arang batu dan diesel, TBB yang terdapat di negara ini antaranya ialah hidrogen, solar dan gas. TBB berkenaan menjadi antara pilihan pelabur dan ia merupakan antara kelebihan yang terdapat di negara ini. Kita bawakan seterusnya infografik iaitu Peranti Siswa Keluarga Malaysia. Berita baik buat seluruh keluarga Malaysia bertujuan membantu siswa dan siswi IPT yang berada dalam kelompok keluarga B40 mempunyai purata pendapatan seisi rumah di bawah RM4,850. Inisiatif ini akan dilaksanakan bermula April dan roll out pada Jun 2022. Beri manfaat kepada 400,000 siswa dan siswi. B40 juga melibatkan pertukaran RM450 juta dengan kerjasama Kementerian Kewangan dan Kementerian Pengajian Tinggi.
Peranan dan fungsi RTM sejak ditubuhkan pada 1 April 1946 amatlah penting dan signifikan kepada pembentukan masyarakat Malaysia. Ianya selari bagi menanam kecintaan dan menjadi acuan kepada keharmonian kaum dan membina negara. Kini, 76 tahun telah menabur bakti dan jasa dengan penyebaran maklumat dan dasar-dasar kerajaan. Saya berharap RTM akan terus maju dan bersaing sebagai badan penyiaran awam negara dan melaksanakan pelbagai perubahan melalui rancangan dan penyebaran maklumat yang sahih dan tepat pada rakyat. Selamat menyambut Hari RTM ke-36 pada warga kerja Jabatan Penyiaran Malaysia. Bervariasi, RTM untuk semua. Diteruskan dengan segmen yang terakhir iaitu notifikasi. Tapi sebelum itu, saya suka untuk berkongsi dengan anda kata-kata mengenai bersempena dengan 1 April ini iaitu peralihan ke fasa endemik. Kepimpinan Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri bin Yaakob dan kestabilan politik membolehkan Malaysia memasuki fasa peralihan ke endemik COVID-19. Jadi ini tidak bermakna apabila kita melalui peralihan fasa ke endemik, kita bebas untuk tanpa patuhi SOP. Sepatutnya ini adalah tanggungjawab kita bersama. Hidup bersama dengan virus, perlu menjaga SOP yang telah digariskan. Jangan ingat, kita seorang saja berada di muka bumi ini, masih ramai lagi insan-insan yang berada di sekeliling kita. Ayo kita mulakan permulaan untuk segmen notifikasi. Di segmen yang terakhir ini, sama-sama kita saksikan ucapan daripada ayahanda kami di RTM. Selamat menyambut ulang tahun Hari RTM ke-76 oleh daripada Datuk Haji Cik Roslan bin Cik Daud, iaitu Ketua Pengarah Penyiaran Radio Televisyen Malaysia. Bagi kepada anda juga warga RTM, kami mewakili anda semua mengucapkan tahniah kerana anda masih kekal produktif dan memberikan yang terbaik, terus unggul buat semua penonton RTM. Dan seterusnya kami bawakan selamat ulang tahun ke-32 Plus Ronda. Teringat kenangan saya apabila ada masalah di jalan raya, Plus sentiasa ada untuk membantu. Terima kasih dan selamat ulang tahun ke-32 Plus Ronda. Dan ini pula eksplorasi budaya kuis seni budaya bermula pada 1 hingga 30 April 2022. Hadiah-hadiah menarik menanti anda. Wang tunai berserta CJ penyertaan bagi tempat pertama, tempat kedua, tempat ketiga, tempat keempat dan juga sagu hati juga turut dapat hadiah yang akan diberikan kepada anda semua. Anda boleh hubungi ataupun layari laman sawang ini www.jkkn.gov.my atau hubungi talian 0326148200. Syarat-syarat penyertaan anda boleh saksikan, antaranya saya baca sedikit buat anda. Penyertaan terbuka kepada semua warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Setiap peserta hanya boleh menghantar 1 penyertaan untuk dinilai. Baik, kita beralih pula kepada cabaran wanita berkerjaya pembentukan keluarga sakinah pada 9 April 2022, iaitu pada hari Sabtu 10 pagi hingga 11 pagi secara langsung. Puan, iaitu bersama dengan Puan yang akan memberikan perkongsian buat anda. Anda dapatkan maklumat ini di Facebook page rasmi Pejabat Pembangunan Wanita Negeri Selangor. Dan juga masih lagi perkongsian yang sama, domain kesesamaan dan kepimpinan kendiri, peranan wanita dalam pemulihan ekonomi negara. Ini pula adalah pada hari esok iaitu 2 April 2022, 10 pagi juga hingga 11 pagi. Dan anda boleh dapatkan perkongsian yang berguna buat anda semua. Program Fellow Perdana dan Fellow Korporat dilanjutkan hingga bila? Sudah semestinya 4 April 2022. Berbanding pada sebelum ini, permohonan dibuka hanya 31 Mac. Kini dilanjutkan hingga 4 April 2022. Dan seterusnya kita bawakan Forum Ambang Ramadan. Ya, kita akan menyambut bulan yang mulia. Jadi ayo sama-sama kita saksikan, iaitu bertempat di Dewan Solat Utama Masjid Wilayah Persekutuan pada hari ini 1 April 2022 8 malam. Ya, dan jangan lupa ada disertakan sahaja aku berpuasa. Ingat niatnya, sahaja aku berpuasa. Baik. Terima kasih buat semua penonton. Pastikan sahih. Hentikan spekulasi. Hapuskan berita yang tidak pasti. Tak pasti, jangan kongsi. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi minggu hadapan. Isnin hingga Jumaat sudah sebenarnya pada pukul 3.30 petang di saluran berita RTM My Freeview 123. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam keluarga Malaysia.